Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah SWT pada satu hari untuk dipertanggungjawabkan atas apa yang telah kamu kerjakan. Awasilah, jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Nabi suruh berhati-hati. Makna kenapa berhati-hati? Dunia hari ini banyak menyesatkan kita kalau kita tak berhati-hati. Tak payah jauh, tak payah pergi gereja, tak payah pergi kuil, tak payah pergi tempat-tempat ibadah orang lain, tak payah. Dalam internet pun sebenarnya, dekat handphone tu kadang-kadang boleh menyesat dan mengganggu kita, memecah belahkan masyarakat. Tu sebabnya dapat dalam WhatsApp tu ada cerita-cerita tak elok, jangan forward. Cerita tak elok pasal orang ni, jangan forward. Abu Lais As-Samarkandi beritahu apa? Bila ada orang bawa cerita buruk tentang seseorang, nombor satu, jangan terima. Sebab kesaksiannya tidak cukup. Saksi tak cukup, mana boleh terima. Yang kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Kenapa cegah? Sebab itu masuk dalam kategori mungkar. Kena cegah. Benda tu boleh menyebabkan, kalau betul jadi mengata, mengumpat. Kalau tak betul jadi fitnah. Cegah, cakap orang kau, jangan bawa cerita-cerita tak elok macam ni. Buatnya tak betul jadi fitnah. Kalau betul pun kau mengata, dua-dua berdosa. Baik kau jangan buat. Pesan perang. Yang ketiga, hendaklah kamu membencinya. Kenapa kena benci? Sebab perbuatan itu boleh memecah belahkan dan memudaratkan perhubungan silaturahim dalam masyarakat. Yang seterusnya apa? Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Allah larang kita mencari-cari kesalahan orang lain. Kita dah baca cerita tu, betul ke tidak? Tanya pula dalam grup sebelah, weh, aku dapat cerita ni, betul ke tidak? Itu namanya nak menyemak, nak mencari kesalahan saudara kita. Dan begitu juga kalau kita dah membencinya, janganlah kita mengulangi perbuatan itu. Kita pula yang sebarkan ke orang. Ingat tu. Tu penting ni dalam masyarakat kita. Kita tak nak dah tahu-tahu kita ni bergaduh, kadang bukan sebab apa pun, sebab WhatsApp. Sebab WhatsApp. Kadang ayat yang kita tulis tu, kita rasa lapang lega kat kita, tanpa kita sedar kita melukakan hati orang lain. Jangan cari pasal dengan orang. Sebab kita ni bukan apa, cari pasal ni bukan apa, sebab akhirat besok susah bila kita dipertanggungjawabkan. Tuan-tuan ingat tu, sebab ni ada Nabi beritahu, akhirat besok seramai-ramainya orang datang hari akhirat besok, datang bawa semayang, datang bawa puasa, datang bawa zakat dia, datang bawa sedekah dia, amal ibadah dia, tapi muflis. Sebab banyak buat tak elok dengan orang, banyak kutuk orang, banyak cerita tak elok pasal orang, mengambil hak orang, niaya orang, menzalimi orang, macam-macam. Sebab itu kita elakkan diri kita akhirat besok. Akhirat besok, bila dibukanya mahkamah mahsyar, beratus orang depan kita. Dia ni dulu pernah cakap aku macam ni. Dia ni pernah tuduh aku macam ni. Dia pernah ambil hak aku macam ni. Dia pernah beratur panjang. Sampai satu ketika, pahala kita yang banyak tadi, yang pada berat, ringan, habis pahala kita dah. Orang beratur panjang lagi ni. Ya Allah, kenapa mereka beratur lagi? Pahala aku dah habis. Suruhlah dia balik. Allah Ta'ala beritahu apa? Allah Ta'ala perintahkan pula, disebabkan pahala kita dah habis, dosa orang tu pula pindah kat kita. Buat apa kita nak jadi orang yang muflis? Buat apa nak jadi orang muflis? Rugi gitu. Semayang boleh, kuliah datang, tapi kita benar-benar yang dah dipesan oleh Nabi ni, kita tak nak ambil. Ya? Kemudian kata Nabi, wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah kusampaikan kepadaku dan kepadamu. Nabi terus faham betul-betul. Ya? Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Nabi dah pesan, peganglah elok-elok. Tuan-tuan, saya cerita dekat luar sana, ada satu golongan, dia pegang Quran saja. Dan budak-budak universiti ramai yang ikut. Dan memang ada golongan-golongan tertentu ni, dan kalau dia berhujah dengan kita, kita tak menang hujah dengan dia. Sebab dia ni, kalau ilmu kita tak banyak lah kan, kita berlawan cakap dengan dia, sebab dia hafal Quran pun ada, tapi hadis dia tak nak ambil Quran ni. Tu sebab golongan ni ada yang tak bertudung pun ada. Dia kata mana ada dalam Quran kena pakai tudung. Dia suruh labuhkan pakaian aja, tak ada cakap pun pakai tudung. Dia pun sebut ayat ni, tu buat ayat tu pun susah cakap dengan kau ni. Kan? Dia jadi macam tu. Hati-hati. Itu sebab anak-anak kita tengok dia belajar agama dengan siapa. Tanya dia, kau belajar apa? Siapa ustazah kau? Ustazah tu apa dia? Tanya.
Ini kan tiba-tiba balik kan dia cakap, mak, tak payah semayang pun tak apa, niat aja. Pening kepada kita. Sekarang ni semua nak ambil mudah aja. Islam itu mudah, tapi janganlah nak dipermudahkan lagi. Kan? Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain, dan hendaklah orang lain itu menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang mendengar terus dariku. Saksikanlah ya Allah bahawa telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hamba. Kita yang baca, orang yang dengar daripada Nabi disuruh sampaikan. Sampailah pada kita hari ini. Kita pula yang dapat sampaikan ke orang lain. Itu sebab ada setengah masjid surah tu ada frame kan khutbah terakhir Nabi tu. Itu pun baca. Sebab tu pesanan. Kalau kita bacalah daripada mula sampai habis balik semula khutbah terakhir Nabi tu, kita akan nampak menyeluruh dah pesanan Nabi tu. Meliputi seluruh kehidupan kita sebenarnya. Dan benda itulah yang ditekankan berulang kali dalam Al-Quran, nak suruh kita menjadi hamba yang tidak rugi. Kan? Menjadi hamba yang tidak rugi. Oleh itu, sama-samalah kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin. Kan? Hidupkanlah sunnah Nabi. Kan? Sebab itulah juga salah satu tiket soalan bocor kat tu. Bila akhirat besok, kita tercari-cari, kita dibangkitkan dalam keadaan terlanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Kan? Mungkin ada yang berpakaian yang lebih baik pada yang lain, wallahu alam masa tu, mungkin ada bergantung pada amalan. Ada yang naik kenderaan tunggangannya, ada juga yang berjalan kaki, ada juga yang berlari, ada juga yang berjalan dengan muka. Betapa hinanya berjalan dengan muka. Berjalan dengan kaki pun boleh luka-luka kaki, bayangkan berjalan dengan muka. Masa tu matahari sejengkal je. Sekarang matahari yang berjuta-juta batu jengkal pun kita heboh dah panas. Sejengkal. Masa tu telanjang bulat, tanpa sibuk kita nak tengok orang lain punya. Wih, itu bukan ketua kampung lah. Tak ada masa untuk itu. Semua sibuk dengan diri sendiri. Masa tu. Dan masa itulah ringkas cerita, kita cari bantuan, minta tolong sana, minta tolong sini. Sampai Nabi Adam kata tak dapat tolong, nafsi sendiri-sendiri. Nabi Ibrahim kata nafsi sendiri-sendiri. Sampai kita jumpa Nabi Musa. Wahai Musa, bantulah aku. Apa Nabi Musa kata? Kau pergi cari Muhammad. Nabi Muhammad juga tempat kita minta tolong. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Nabi pun dengar. Aku macam pernah dengar suara. Ke mana dengar ni? Bergantung kepada sejauh mana nak Nabi kenal ni, sejauh mana kita berselawat ke atas Nabi, dan juga kepada sejauh mana kita mengamalkan sunnah Nabi. Nak bagi Nabi kenal. Buah tama memang amal bulan puasa. Habis bulan puasa ruyup. Buah tama kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayuk hilang, tak ada dah. Sunnah time bulan puasa ya. Buka puasa kamu ni buah tama dulu. Makan hari-hari tak ada. Buah tama pun tak ada. Kan? Selawat ni nak cerita. Kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub, dia buah tajuk takut kepada Allah. Macam mana malaikat tu digambarkan, besarnya malaikat tu. Malaikat Jibril dikatakan, ada yang mengatakan tu malaikat Jibril, paling kecil lah malaikat Jibril. Tu pun dah besar. Sayap yang sebelah kanan menutup bahagian barat bumi. Sayap belah kiri menutup bahagian timur bumi. Kepalanya sampai ke arasy Allah dan kakinya sampai dasar bumi ketujuh. Punya besar. Dan bulu-bulu malaikat ni menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Punya banyak bulunya. Dan setiap kali umat Muhammad berselawat kepada Nabi, maka diarahkan malaikat ni supaya menyelam masuk ke dalam kolam nur arasy Allah tadi. Bila menyelam di dalam kolam, bila bangun dia mengibas-ngibaskan sayapnya. Setiap titisan nur yang jatuh itu memohonkan keampunan ke atas umat Muhammad yang berselawat kepada Nabi. Punya banyaknya malaikat doakan untuk kita, tapi kita pemalih kadang-kadang. Qadakut Nabi sebut al-bakhil, orang paling kadakut. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang paling kadakut sebut nama aku dia tak selawat. Itu sebab disebut dalam kitab tu juga, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak kepada banyaknya berselawat kepada sebaik-baik ciptaan, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa cukup setakat tu. Terima kasih banyak atas kesudian pihak penganjur mengundang saya pada hari ini. InsyaAllah di lain masa kita bertemu lagi. Saya pun seronok datang ceramah kat sini. Kan dapat makan nasi lemak. Elok kodeh sambal tu tadi.
menyalo muka. Sah podeh tadi kan. InsyaAllah, terima kasih banyak. Minta maaf, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu berpunca daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.